Maksudnya mereka percaya pada kata-kata pendeta tu. Kalau pendeta tu bohong pun tentang isi golongan kitab Taurat tu, mereka telan je. Sebab mereka tu umi bentuk huruf, tak boleh baca, tak boleh tulis. Jadi kalau orang tak boleh baca, dapat kertas, macam mana dia baca? Saya baca syair, yang seorang ni saya baca Arab, pokok kayui taibutan. Yang seorang baca tak nampak apa pun, tak boleh baca. Rupa-rupanya kertas tu nak bagi tahu malam ni nak jumpa si penulis surat, nak jumpa salah seorang dari 3 Polan pukul 1 pagi. Setelah ditulis sebelumnya permohonan maaf, minta maaf lah, tak sangka pula, selamanya saya sangka buruk, saya terkesan dengan permohonan maaf ini. Maka saya berhajat nak jumpa salah seorang dari kaummu pukul 1 pagi nanti. Itu isi suratnya. Jadi siapa yang boleh baca? Cari huruf lah. Jadi dalam kalangan, balik pada ayat 78, dalam kalangan orang-orang Yahudi, orang munafik dulu pun ada yang buta huruf. Maka mereka tak tahu isi kira kitab tu, melainkan perkara yang bohong tu. Maksud illa amani, yang perkara bohong tu perkara yang direka oleh pendeta mereka tu. Tapi kita dibaca mereka, apa yang diterangkan oleh pendeta mereka tu, itulah yang mereka percaya, mereka pegang. Kalau pendeta dia kata mana ada Nabi akhir zaman tu, dia dapat kita itu omong-omong kosong, itu bohong aja, mereka percayalah. Wahai hakikatnya adalah sebaliknya. Memang Nabi akhir zaman tu dah ada depan mereka. Itulah dia Nabi Muhammad SAW yang sepatutnya mereka terima dan mereka beriman dengannya, dan mereka memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka dengan sifat ego mereka, dengan sifat keras hati mereka tolak. Jadi macam mana nak sekat? Kalau lagi kalau kita jujur kan, orang awam ni akan semua akan ikut Muhammad lah. Habislah kita tak boleh cari makan, habislah syurung kita. Siapa nak ikut kita? Orang tak pakai kita lah, orang pakai Muhammad, orang ikut Muhammad, orang peluk agama Muhammad. Agama kita akan lenyap, ditelan zaman. Macam mana nak sekat? Cerita pada mereka ni, orang awam yang tak erti ni, kita beritahu mereka Muhammad tu yang dilihat di hadapan kita tu, itu bukan Nabi yang sebenarnya disebut lagi tak tahu, bukan Muhammad lain, bukan Muhammad ni. Wahai, itulah dia. Wa inhum illa yazunnun, tak lain mereka itu hanya dalam keraguan. Ya, maksudnya inhum illa yazunnun ini, ya, orang-orang yang ummiyun, orang awam ini sentiasa berada dalam keraguan. Iya ke tidak ke, iya ke tidak ke. Maka mereka meneka-neka sampai ke hari ini. Itu
tafsir mawdu'i. Saya tafsir umum berdasarkan terjemahan ayat itu diurai sikit. Maka kita pergi kepada apa yang ingin diuraikan oleh Tuan Guru, almarhum Tuan Guru pengarang kitab ini. Beliau menulis huraiannya ayat 75 yang berbunyi afatatma'una ayyuminu lakum. Adakah kamu ya Muhammad dan sahabat-sahabatmu masih mengharapkan orang-orang Yahudi supaya percaya kepada kamu dengan seluruhan agama yang kamu sampaikan kepada mereka? Itu dia. Kita sebut tadi ya. Nak percaya lagi pada Yahudi ni. Sama ada dalam seruan kepada kita semua mereka pada agama kita, ataupun dalam apa-apa yang lain. Percaya lagi tak orang Yahudi ni? Apa yang mereka kata, apa yang mereka buat, apa yang mereka tulis, percaya ke tak? Percaya lagi ke tak? Maka waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Sedang golongan mereka ada mendengar perkataan Allah, iaitu surat dalam kitab Taurat. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Kerana mereka itu mengubahnya setelah lebih dahulu memahaminya. Dia faham, tapi mereka ubah juga. Pasal apa? Sebab nak sembunyikan kebenaran. Mereka tak mahu kebenaran itu diketahui oleh orang kaum mereka. Jadi sebenarnya kalau orang Yahudi tahulah itulah Nabi akhir zaman, niscaya orang Yahudi akan ramai-ramai masuk Islam dan agama Yahudi akan terhapus dari muka bumi habislah. Kalau dah pendeta-pendeta ni tiada pengikut, macam mana agama Yahudi itu nak berkembang, nak berterusan? Orang tak ada, orang mati. Itu sebenarnya. Wa hum ya'lamun. Padahal mereka tahu dan sedar ini, tetapi tetap penyalahi. Mereka tahu, mereka sedar kebenaran itu ada di hadapan mereka, tapi mereka tolak juga. Sebab kita uraikan tadi. Lagi satu, kerana Nabi SAW itu bukan dari kalangan mereka. Mereka menyangka Nabi akhir zaman yang disebut dalam kitab Taurat itu adalah dari kalangan mereka. Mereka gimana kata apa mereka sebut benda ini di hadapan orang Arab. Nanti bila zahir Nabi akhir zaman ini di kalangan kami, Nabi akhir zaman ini akan pimpin kami menguasai kamu selama-lamanya. Ni orang Yahudi di Madinah bagi tahu pada orang Arab. Ini cerita sebelum Nabi SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Itu orang Arab di Madinah tak akan bersatu. Mereka akan berucap belah besar orang Yahudi. Tapi bila ternyata Nabi akhir zaman itu dari kalangan orang Arab sendiri, yang mana kita baca Nabi SAW mempersaudarakan orang Aus dan Khazraj jadi golongan Ansar, kemudian dipersaudarakan pula dengan orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, golongan Muhajirin. Jadilah orang Arab itu